Okey, jadi selamat pagi kepada semua pelajar 5 Sains 3. Okey, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita pada bab yang ke-9. Okey, jadi tajuk yang kita akan belajar hari ini adalah tajuk 9.9, okey, 9.8. Okey, subtopik 9.8 itu Malaysia dalam Pertubuhan Kerjasama Islam ataupun kata singkat dia OIC. Okey, Malaysia dalam OIC. Okey. Jadi Malaysia dalam OIC ini, kalau anda ada buku teks, anda boleh buka muka surat 214. Muka surat 214. Okey, jadi ada beberapa perkara yang anda kena tahu tentang topik OIC ini. Okey, antaranya adalah satu, kita kena tahu tentang latar belakang. Okey, latar belakang OIC ini. Okey, mengapa ia ditubuhkan? Okay, mengapa ia ditubuhkan? Bila ia ditubuhkan? Okay, mengapa bila ditubuhkan? Dan matlamat ia ditubuhkan. Okay? Itu dari segi latar belakang. Lepas itu anda kena tahu tentang pelibatan Malaysia dalam OIC. Okay? Pelibatan Malaysia dalam OIC. Jadi kita akan fokus kepada topik ini ya. Okey, jadi sekarang kita tengok yang pertama latar belakang. Okey, latar belakang penubuhan OIC. Okey, seperti dalam soalan ini. Okey, soalan ini dia tanya, okey, Malaysia mula menyertai Pertubuhan Kerjasama Islam OIC sejak 1970. Okey, jelaskan latar belakang pembentukan OIC. Okey, latar belakang pembentukan OIC, berapa markah? 6 markah. Okey, 6 markah. Jadi kita tengok latar belakang dia. Okey, jadi untuk jawapan dia adalah di sini ya. Okey, ini adalah latar belakang. Okey, latar belakang ataupun sejarah penubuhan OIC. Okey, jadi secara latar belakangnya, okey, OIC ini disertai oleh 57 buah negara. Okey, 57 buah negara. Dan OIC ini ditubuhkan pada tahun 1969. 1969. Dan anda tengok di sini. Okay, anda tengok di sini. Okay, mana? Okay, di sini ya. Okay, muka surat 217. Okey, OIC ini 57 buah negara Islam di seluruh dunia. Okey, kebanyakannya dari negara Timur Tengah dan Utara Afrika. Okey, terdapat juga ahlinya dari negara Asia Tenggara, Eropah dan juga Amerika. Jadi ini juga adalah latar belakang OIC ya. Latar belakang OIC. Anda boleh masukkan fakta ini dalam jawapan di sinilah. Okey, secara latar belakang dia. Okey, bilakah OIC ditubuhkan? 1969. Okey, apa yang berlaku? Okey, pada masa itu berlaku peristiwa serangan ganas terhadap Masjid Al-Aqsa, okey, oleh puak Zionis. Okey, jadi pada masa itu puak Zionis telah melakukan serangan ganas terhadap Masjid Al-Aqsa. Okey, jadi ini mendorong, para pemimpin Islam menubuhkan satu pertubuhan antarabangsa untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam dalam segenap bidang di seluruh dunia. Jadi peristiwa ini mendorong, jadi apa kesan peristiwa serangan ini? Ia mendorong pemimpin Islam menubuhkan sebuah pertubuhan antarabangsa, itu OIC, untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan umat Islam dalam segala bidang di seluruh dunia. Okey, jadi kalau soalan tanya, okey, peristiwa serangan ganas terhadap Masjid Al-Aqsa oleh puak Zionis. Okey, jadi apa kesan daripada peristiwa tersebut? Jawapannya adalah betul, okey. OIC ditubuhkan, okey, untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam dunia. Okey, boleh? Jadi kita sambung balik, kita lihat di sini. Okey, jadi disebabkan berlakunya peristiwa serangan ganas terhadap Masjid Al-Aqsa oleh puak Zionis ini, jadi pada masa itu Tunku Abdul Rahman
Okay, sebenarnya Tunku Abdul Rahman sejak dulu lagi sudah pun menyuarakan tentang pentingnya ada satu pertubuhan Islam untuk menjaga kepentingan masyarakat Islam di seluruh dunia. Okey. Jadi Tunku Abdul Rahman sejak dahulu sudah pun menyuarakan tentang pentingnya untuk menubuhkan satu pertubuhan Islam untuk menjaga kepentingan masyarakat Islam di seluruh dunia. Okey. Menjaga kepentingan, menjaga keamanan, menjaga kedamaian, umat Islam di seluruh dunia. Jadi lepas itu pada tahun 1964 berlakunya persidangan pertama Kongres Islam Sedunia Rantau Asia Tenggara. Dia mula dengan Rantau Asia Tenggara, Kongres Islam di Rantau Asia Tenggara, di Kuala Lumpur. Kita jadi tuan rumah. Lepas itu 1969, April 1969, Kuala Lumpur, Malaysia menjadi tuan rumah kepada persidangan Islam antarabangsa. Jadi agenda yang diputuskan di Kuala Lumpur ini dibawa ke Rabat Maghribi. Sebab di Maghreb di mana? Di Rabat Maghribi ini, ada persidangan dunia Islam yang pertama di sini. Jadi tertubuhnya OIC lah. Jadi tertubuhnya OIC. Jadi pada masa itu Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Setiausaha Agong pertama OIC. OIC dan Malaysia juga pernah menjadi pengerusi OIC dan membangkitkan pelbagai isu berkaitan tentang masyarakat Islam. Jadi ini semua adalah latar belakang OIC. Latar belakang OIC. Saya ceritakan sekali lagi. OIC ini peristiwa dia adalah ini. Pada masa itu serangan ganas terhadap Masjid Al-Aqsa oleh puak Zionis. Jadi ini menyebabkan perlunya sebuah pertubuhan yang dipanggil sebagai OIC untuk menjaga kepentingan umat Islam. Jadi Tunku Abdul Rahman menyuarakan pertubuhan Islam ini perlunya diwujudkan. Jadi lepas itu 1964, 1969 Kuala Lumpur mengadakan persidangan Kongres Islam. Persidangan Islam. Dan akhirnya ia dibawa kepada Rabat Maghribi, persidangan negara Islam yang pertama. Dunia Islam yang pertama. Dan tertubuhnya OIC selepas itu, Tunku Abdul Rahman menjadi Setiausaha Agong yang pertama. Dan Malaysia ini pernah menjadi pengerusi OIC dan membangkitkan pelbagai isu berkaitan tentang Islam. Jadi ini adalah latar belakang dia. Ini adalah latar belakang. Jadi untuk menjawab soalan ini, jelaskan latar belakang pertubuhan OIC. Apa para pelajar boleh tulis adalah para pelajar tulis ini. Para pelajar tulis yang ini. Lepas itu para pelajar tulis yang ini. Para pelajar gabung. Dan ia menjadi jawapan kepada soalan ini. 6 markah. Para pelajar nak cuba tak soalan ni? Cuba anda tulis dalam ruangan chat untuk menjawab 6 markah ini ya. Kita ulang balik kita ulang drilling. Boleh anda tulis latar belakang pembentukan OIC. Jadi dia 6 markah. Jelaskan, kata kunci dia adalah jelaskan. Maksudnya anda kena bagi fakta dan huraian. OIC ini ialah pertubuhan apa pertubuhan dia, berapa negara yang sertai. Boleh anda tulis dalam ruangan chat. Tan Yong Chi kata ia dianggotai oleh 57 buah negara. Bagus. Malaysia. Lepas itu anda tulis apakah peristiwa yang membawa kepada penubuhan OIC ini Kate Schilling. Bagus. Kate Schilling dia bagi jawapan ini. Bagus. Fakta dia bagi fakta, dia bagi huraian. Bagus. Kita tengok di sini. Inilah jawapan Kate Schilling.
Okey, Puak Jonis berlaku. Okey, jadi penubuhan jadi ini anda kata peristiwa. Okey, anda tulis peristiwa. Okey, ini fakta dia, peristiwa. Peristiwa Puak Jonis bukan berlaku serangan, melakukan serangan, okey, terhadap Masjid Al-Aqsa, okey, telah menyebabkan para Islam menubuhkan sebuah pertubuhan, okey, untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam di seluruh dunia lah. Okey, bagus. Ini dah berapa markah kita tengok. Okey, serangan. Okey, ini 2 markah. Okey, menyebabkan pemimpin Islam menubuhkan sebuah pertubuhan yang memperjuangkan kepentingan umat Islam di seluruh dunia. Okey, bagus. Iaitu OIC lah. Okey, ini kita dah dapat 3 markah. Okey, ada lagi, kita perlu 3 markah lagi. Okey, jadi sebelum OIC ditubuhkan, apa yang berlaku? Okay, sebelum OIC ditubuhkan, okay, jadi berlaku peristiwa serangan ganas Zionis terhadap masjid ini. Jadi pemimpin Islam mereka bersetuju untuk menubuhkan sebuah pertubuhan untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam di seluruh dunia. Okey. Jadi pemimpin Islam ini mereka membuat apa? Mereka membuat persidangan, okey. Mereka membuat persidangan untuk membincangkan peristiwa ini. Okey, boleh anda tulis kat ruangan chat tak? Okey. Persidangan. Okey, apakah persidangan yang diadakan untuk ke arah menubuhkan OIC ini? Okey, ya, okey. Tuan Cik kata, okey, Tunku Abdul Rahman. Kita sambung sini ya. Okey. Tunku Abdul Rahman Putra Haj menyuarakan agar wujudkan sebuah pertubuhan Islam yang untuk menjaga kepentingan masyarakat Islam. Okey, ini betul sebab anda kata Tunku Abdul Rahman. Okey. Tapi kalau anda nak gabung pun boleh juga. Anda boleh kata macam ni juga. Okey, kalau anda nak gabung, anda kata menjaga para pemimpin Islam, okey, seperti Tunku Abdul Rahman. Okay, untuk menubuhkan sebuah pertubuhan untuk memperjuangkan dan menjaga, ini saya gabung kepentingan umat Islam di seluruh dunia. Okey, jadi Kek Shilling dia bagi jawapan persidangan. Persidangan pertama Kongres Islam Sedunia Rantau Asia Tenggara telah diadakan. Selepas itu, apa persidangan diadakan? Selepas persidangan ini, apa lagi persidangan diadakan? Persidangan ini diadakan di mana? Nah, selepas itu persidangan apa? Ya, di Kuala Lumpur. Okey, dan selepas itu ada lagi tak persidangan? Okey, jadi persidangan pertama Kongres Islam Sedunia Rantau Asia Tenggara telah diadakan di Kuala Lumpur. Okey, persidangan Islam antarabangsa juga diadakan di mana? Juga diadakan di Kuala Lumpur. Okey, jadi anda boleh gabung now sebenarnya. Okey. Dan persidangan Islam telah diadakan di Kuala Lumpur. Okey, jadi ini anda dapat markah, ini pun anda dapat markah. Anda sudah dapat 5 markah di sini. Okey, selepas persidangan pertama Kongres Islam Sedunia Rantau Asia Tenggara, persidangan Islam antarabangsa di Kuala Lumpur. Okey, jadi selepas itu ada satu lagi persidangan. Okey, ada satu lagi persidangan. Okey, di mana? Lui kata Maghrab Rayubi. Okey. Ya. Ini jawapan yang diberikan oleh pelajar. Okey, lepas itu apa yang berlaku di Rabat Maghribi? Bukan Rabat Maghribi ya, Maghrab Maghribi. Okey, apa yang berlaku di sana? Okey, persidangan apa? Agenda yang diputuskan di Kuala Lumpur dibawa ke persidangan dunia Islam. Okay. Sehingga bertubuhnya OI. Jadi ini pun ada markah juga. Okey. Jadi dah 6 markah di sini. Okey. Setiausaha
Setiausaha Agong. Okey. OIC yang pertama adalah Tunku Abdul Rahman. Okey. Jadi anda tulis ini, anda pun ada markah juga. Jadi anda dapat berapa markah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 markah. Okey, anda dapat 7 markah di sini. Okey, maksimum dia 6 markah. Okey, jadi ini adalah jawapan yang anda perlu tulis kalau soalan itu dia tanya tentang latar belakang. Okey, 37. Okey, pertubuhan OIC ditubuhkan pada tahun 1971. Sebenarnya 1969 Okey, ada kesilapan di sini. Okey, 1969 sebenarnya. Okey, apakah matlamat penubuhan OIC ini? Okey, apa jawapan anda? A. Meningkatkan taraf hidup rakyat. B. Mewujudkan kerjasama kebudayaan. C. Mengekalkan perdamaian antara negara anggota. D. Mengatasi masalah pemasaran barang perindustrian. Okey, apa jawapan dia? Dia 7. Okey, jawapan yang diterima adalah C. Mengekalkan perdamaian antara negara anggota. Keamanan dan perdamaian. C. Okey, 38. Anda tengok di sini Okey, siapakah Setiausaha Agong OIC yang pertama? A. Tan Sri Ghazali Shafie. B. Tun Dr. Ismail Abdul Rahman. C. Tun Abdul Razak. D. Tunku Abdul Rahman. Okey, Cik Shirley kata D. Tunku Abdul Rahman. Ya, betul. Okey, kita tengok soalan objektif ini pula. Ini masih sama lagi. Okey, anda tengok di sini. Anda tengok yang soalan 32. Okey, soalan 32 anda tengok. Okey, bagaimanakah tercetusnya idea penubuhan OIC dalam kalangan negara-negara Islam? A. Serangan ganas puak Zionis terhadap Masjid Al-Aqsa. B. Pencabulan hak orang Islam di India. C. Perebutan Kashmir dari antara India dan Pakistan. D. Perang saudara di Sudan. Okey, 32 apa jawapan dia? Okey, A. Okey, A. Okey, A. Okey, jawapan dia adalah A. Okey, bagus. Serangan ganas puak Zionis terhadap Masjid Al-Aqsa. Okey. Kita tengok 33. Okey, ini tadi kita dah jawab. Okey, dia cuma tukar bentuk soalan. Okey. Siapakah yang pernah menjawab jawatan dalam penubuhan kerjasama Islam OIC sebagai? Okey, tokoh ini pernah menjawab jawatan dalam penubuhan OIC sebagai? Okey, apa jawapan dia? Pengerusi Setiausaha Agong, jurucakap utama, penasihat. Okey, Michelle kata B. Dinui kata B. Yongchi pun kata B. Ya, jawapan dia adalah Setiausaha Agong. Okey. Jadi saya rasa ini tak ada masalah. Ini anda kena tahu tentang latar belakang serta siapa Setiausaha Agong yang pertama. Itu Tunku Abdul Rahman. Okey. Kita pergi kepada next. Tengok apa pelibatan Malaysia dalam OIC. Okay, jadi pelibatan Malaysia dalam OIC ini, kita tengok apa pelibatan Malaysia bila OIC ditubuhkan. Okey, yang pertama tadi kita sudah nampak Setiausaha Agong pertama adalah siapa? Tunku Abdul Rahman. Okey, Tunku Abdul Rahman. Ini kita sudah tengok tadi. Okey, jadi apa tugas Tunku Abdul Rahman? Mengukuhkan OIC dan memastikan masyarakat Islam di seluruh dunia mendapat perbelaan yang sewajarnya. Okey, jadi ini kita dah tengok. Okey, peranan yang pertama, Tunku Abdul Rahman menjadi Setiausaha Agong yang pertama. Okey, lepas tu kita tengok yang kedua. Okey, Malaysia. Okey, menjadi pengerusi OIC. Okey, Malaysia menjadi pengerusi OIC. Jadi pada masa itu siapa yang menjadi pengerusi OIC? Tun Abdullah Ahmad Badawi. Okey, dia adalah Perdana Menteri kita yang kelima dan dia menjadi pengerusi OIC bila? 2003. Jadi apa sumbangan Malaysia semasa menjadi pengerusi? Okey, Malaysia pada masa ini telah mengetengahkan nilai kesederhanaan dan menolak keganasan. Jadi semasa Tun Abdullah Ahmad Badawi menjadi pengerusi OIC, Malaysia mengetengahkan nilai kesederhanaan dalam Islam dan menolak keganasan. Okey, sebab pada masa itu
Okay. Malaysia sedang menghadapi tomahan ataupun tuduhan yang dikaitkan dengan 3K, itu keganasan, kemiskinan dan kemunduran. Jadi melalui OIC ini Malaysia dapat mentengahkan nilai kesederhanaan dan menolak keganasan. Jadi ini nombor 2 menjadi pengurusi OIC. Kita tengok nombor 3 sekarang. Nombor 3, pembangunan pendidikan. Pembangunan pendidikan. Jadi peranan Malaysia dalam OIC adalah Malaysia terlibat dalam pembangunan pendidikan. Pembangunan pendidikan. Melalui apa? Pembiayaan pelajaran dan kebajikan. Memberi pembiayaan pelajaran 1 dan kebajikan 2. Jadi pada masa itu melalui OIC, UIAM dibina, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dibina. Dengan bantuan OIC, UIAM dibina. Dan 4 adalah ini, Malaysia memberi beasiswa kepada pelajar dari negara OIC untuk belajar di universiti ini. Jadi Malaysia beri beasiswa kepada pelajar dari negara OIC untuk belajar di universiti ini. Jadi ini adalah sumbangan Malaysia dalam bidang pendidikan. Ada 4. 1, pembiayaan pembelajaran. Pembiayaan pelajaran ini adalah beasiswa. Anda boleh kaitkan dengan beasiswa. Memberi beasiswa kepada pelajar dari negara OIC untuk belajar di universiti ini. Lepas tu kebajikan. Lepas tu pembinaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Mengapa UIM ini dibina? Dengan bantuan OIC. Jadi inilah pembangunan pendidikan. Jadi sekarang kita tengok yang nombor 4. Nombor 4. Menangani isu politik negara Islam. Jadi Malaysia juga menangani isu politik negara Islam. Ini Malaysia terlibatlah. Jadi apa pelibatan Malaysia dalam isu politik negara Islam ini? Kita boleh tengok dari sini. A. Apa isu dia? Isu Palestin, Afghanistan, perang Iran dan Iraq. Setiap isu ini Malaysia ada terlibat. A. Malaysia menjadi perantara dalam menyelesaikan konflik Iran dan Iraq. Bukan saja perantara, Malaysia juga menjadi tentera pemerhati, PBB. Jadi apa yang berlaku adalah pada masa itu Iran dan Iraq berlaku gejatan senjata. Gejatan senjata. Jadi Malaysia adalah perantara dan pemerhati untuk menyelesaikan isu konflik Iran dengan Iraq ini. Jadi peranan Malaysia adalah perantara dan pemerhati. B. Malaysia juga memberi sokongan yang kuat kepada apa? Malaysia memberi sokongan kepada perjuangan rakyat Palestin. Iaitu PLO. Pertubuhan PLO. Malaysia menjadi tuan rumah. Malaysia menjadi tuan rumah bagi persidangan keserantauan Asia berkaitan dengan Palestin. Pada tahun 1983. Jadi Malaysia menyokong perjuangan Palestin. Yang C ini kita tengok. Malaysia juga menyokong perjuangan mujahidin di Afghanistan. Afghanistan yang pada masa itu menentang rejim Kabul. Jadi Malaysia membenarkan mujahidin membuka pejabat perwakilan di Kuala Lumpur pada tahun 1984. Jadi ini adalah contoh-contoh dia lah. Fakta dia adalah menangani isu politik negara Islam. Jadi huraian dan contoh dia adalah di bawah ini. Fakta kecil, konflik Iran dan Iraq. Apa peranan Malaysia? Perantara dan pemerhati. Isu perjuangan rakyat Palestin. Apa peranan Malaysia? Memberi sokongan.
menjadi tuan rumah kepada persidangan keserantauan Asia berkaitan tentang Palestin. Okey, Malaysia menyokong hak rakyat Palestin menentukan nasib sendiri, okey, dan negara. Okey, lepas tu isu perjuangan mujahidin terhadap rejim Kabul. Apa peranan Malaysia? Malaysia menyokong dan Malaysia membenarkan mujahidin membuka pejabat di Kuala Lumpur. Okey. Jadi ini adalah nombor 4. Okey, sekarang kita tengok nombor 5. Okey, pembangunan ekonomi. Okey, pembangunan ekonomi. Jadi Malaysia juga terlibat dalam pembangunan ekonomi dalam OIC. Jadi pada masa itu apa peranan Malaysia? Malaysia menyokong aktiviti Bank Pembangunan Islam, okey, ataupun ISDB. Bank Pembangunan Islam. Jadi Malaysia menyertai ISDB pada tahun 1974 dan Malaysia memperolehi faedah yang berupa pinjaman daripada bank untuk membiayai projek pembangunan negara. Okey, jadi Malaysia mendapat faedah daripada bank ini untuk membiayai projek pembangunan negara. Jadi melalui ISDB ini bank-bank lain juga telah ditubuhkan di serata dunia, bank Islam termasuk Bank Islam Malaysia. Okey, jadi melalui Bank Pembangunan Islam ini, Malaysia juga berjaya menubuhkan Bank Islam Malaysia. Jadi ini adalah sumbangan Malaysia dalam OIC. Okey, jadi sekarang anda tengok soalan objektif. Okey, anda tengok 39 ini. Okey, Malaysia pernah mendapat bantuan daripada OIC. Okey, Malaysia mendapat bantuan daripada OIC. Apakah bantuan yang diterima oleh Malaysia? 1. Penubuhan Bank Islam. 2. Pembentukan tabung haji. 3. Penambahan kuota jemaah haji di Malaysia, jemaah haji Malaysia. 4. Penubuhan UIAM, Universiti Islam Antarabangsa. Okey, apa jawapan dia? Okey. Tiang Yunci kata D, Ken Shilling kata D. Okey, Michelle kata D. Okey, jawab. Okey, D maksudnya 1-4 lah. Okey, penubuhan Bank Islam dan penubuhan Universiti Islam Antarabangsa 1-4. Ya, betul, jawapan dia D. Okey, D ya. Okay, mengapa? Anda tengok di sini. Okey, penubuhan Bank Islam Malaysia. Dan lagi satu adalah ini ya. Pembinaan UIA. Jadi 40. Apa jawapan dia? Malaysia berperanan dalam membantu menyelesaikan konflik Iran dan Iraq. Okey, antara berikut yang manakah peranan Malaysia? Okey, Rui kata A, Michelle A, Yongchi kata A. Okey, Go Mention kata A. Ya, jawapan dia A. A 1 dengan 2. Ya, betul. Jawapan dia A. Perantara dan tentera pemerhati. A ya. 1 dengan 2. Anda tengok di sini. Kalau Iran dengan Iraq, apa peranan Malaysia? Malaysia adalah perantara. Lagi satu adalah tentera pemerhati. Okey, betul. Betul jawapan pelajar. Okey, kita cuba tengok soalan objektif ini lagi. Okey, anda tengok di sini. Okey, gambar di atas menunjukkan hasil usaha Malaysia bersama OIC ya. Itu penubuhan UIAM untuk membangunkan bidang pendidikan. Apakah usaha yang ditunjukkan melalui pembinaan universiti ini? A. Menyediakan kemudahan asas dalam pendidikan peringkat tinggi. B. Memberi beasiswa kepada pelajar dari negara OIC belajar di universiti ini. C. Menawar kursus bahasa Arab. D. Memberi pengiktirafan peringkat global kepada pelajar yang belajar di universiti ini. Okey, apa jawapan anda? Okey, B. Michelle kata B, Yongchi, Shilling, Rui kata B. Okey, jadi jawapan dia adalah B. Okey, memberi beasiswa. Okey, kita tengok betul tak? Okey, memberi beasiswa. Ya, betul. Ini dia. Okey, memberi beasiswa. Terangkan sumbangan Malaysia dalam OIC ya. Okey, 8 markah. Jadi anda bagi jawapan 8 markah.
Okey, sekurang-kurangnya fakta huraian lah. Okey, anda bagi 4 fakta, 4 huraian pun cukup. Okey, maksudnya anda bagi 4 pelibatan Malaysia. Okey, dan setiap fakta anda bagi huraian pun cukup, anda dapat 8 markah. Okey, boleh anda beritahu saya jawapan anda? Okey, Tiong Chi kata, okey, Tunku Abdul Rahman menjadi Setiausaha Agong yang pertama. Okey. Tunku Abdul Rahman menjadi Setiausaha Agong yang pertama. Jadi apa huraian dia? Apa tugas dia? Okey, mengukuhkan OIC dan memastikan masyarakat Islam di seluruh dunia mendapat pembelajaran yang sewajarnya. Okey, jadi kita dah ada satu fakta, satu huraian. Okey, jadi sekarang anda bagi fakta yang kedua. Okey, Dinuri membangunkan ekonomi negara anggota OIC. Okey, anda bagi huraian. Ini adalah fakta dan anda bagi huraian. Apa huraian dia? Okey, Malaysia menyokong LT ISDB. Okey, bagus. Okey, ada ban pembangunan Islam lah. Okey, bagus. Okey, bagi fakta yang ketiga sekarang. Ini dah. Okey, jadi sekarang kita ada 2 fakta lagi. Okey, tulis. Okey, dah 4 markah. Okey, satu lagi fakta. Okey, menangani isu politik Islam. Ya, okey, betul. Anda bagi saya huraian dia pula sekarang. Okey, menangani isu politik negara Islam. Ya, betul. Okey, huraian dia. Okey, Malaysia menjadi perantara bagi menyelesaikan konflik Iraq dan Iran. Okey, bagus. Okey, dan bagi saya satu lagi fakta dan satu lagi hurai. Okey, Malaysia adalah pengerusi OIC. Ya, betul. Okey. Fakta. Okey, bagi huraian. Okey, apa huraian dia? Okey, Tun Abdullah Ahmad Badawi. Okey, dilantik sebagai pengerusi OIC. Okey, apa huraian dia? Ya, Malaysia mengetengahkan nilai kesedaran dan menolak keganasan. Okey, jadi ini pun 2 markah. Jadi kita mendapat 8 markah di sini ya. Maksimum 8 markah. Okey, jadi apa yang anda perlu buat adalah anda just combine ini jadi satu essay lah. Okey, satu essay ya. Jadi isi dah ada, huraian fakta dah ada, huraian ada. Okey, cuma anda perlu bentuk ayat yang lengkap dengan menggunakan kata hubung, penanda wacana serta perenggan. Okey. Jadi itu saja untuk hari ini.